Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Atira. Untuk kelas hari ini, kita akan bina ayat. Cara bina ayat mudah. Okey, sebelum tu, cikgu nak terang dulu dalam ayat mesti ada apa? Mesti bermula dengan huruf besar. Setiap kali ayat, bila awak nak tulis apa-apa ayat, awak mesti bermula dengan huruf besar di awal ayat dan berakhir dengan tanda noktah ataupun tanda titik. Contoh, tengok ayat yang pertama. Nabila menghias kedai nenek. Ayat ni betul kerana dia mula dengan huruf besar iaitu N. N Nabila bermula dengan huruf besar dan dia ada tanda titik di ujung ayat kedai nenek. Ada tanda titik di situ. Maknanya ayat ni betul. Okey, ayat yang kedua, Nabila menghias kedai nenek. Ayat ni salah. Kenapa salah? Sebab huruf N dia tu bukan huruf besar. Sebab yang cikgu dah terangkan tadi, mesti mula dengan huruf besar apa-apa ayat. Okey, dan dia tak ada pun tanda noktah, tak ada tanda titik pun di ujung ayat tu. Jadi ayat yang kedua, ayat tu salah. Cara menulis ayat nombor 2 ialah salah. Awak perlu tulis macam ayat yang pertama. Apa yang perlu ada dalam ayat? Sebelum tu cikgu nak terang dulu, dalam sesuatu ayat mesti ada 3 benda. Awak perlu ingat ada 3 perkara. Yang pertama ialah siapa, apa yang dibuat, di mana. Mesti ada 3 ayat, 3 perkara ni. Siapa, apa yang dibuat, di mana. Kita tengok contoh ayat yang cikgu beri. Nasri menyusun buku di atas rak. Kalau kita tengok ayat ni, Nasri ialah siapa? Apa yang Nasri buat? Dia menyusun buku. Di mana Nasri susun buku? Di atas rak. Mesti tulis dengan huruf besar di awal ayat iaitu N, Nasri huruf besar dan berakhir dengan tanda titik ataupun tanda noktah. Kita tengok ayat yang kedua. Nabila mencuci pinggan di dapur. Nabila ialah siapa? Merujuk pada siapa? Apa yang Nabila buat? Mencuci pinggan. Di mana Nabila cuci pinggan? Di dapur. Seterusnya ayat yang kedua, kucing berlari di hadapan rumah. Dalam ayat nombor 2, siapa yang mana satu? Siapa ialah kucing. Di sini siapa boleh merujuk pada manusia, pada haiwan ataupun pada objek. Nombor 2 ni kucing ialah siapa? Kucing. Apa yang kucing ni buat? Berlari. Di mana kucing berlari? Di hadapan rumah. Ayat yang ketiga, buku itu terjatuh ke atas lantai. Siapa di sini merujuk pada buku? Buku itu. Apa yang buku ni buat ataupun apa yang terjadi pada buku? Terjatuh. Buku itu terjatuh. Di mana buku terjatuh? Ke atas lantai. Ke atas lantai merujuk pada di mana. Buku itu terjatuh ke atas lantai. Contoh ayat yang keempat. Encik Aziz mengangkat barang di belakang rumah. Dalam ayat yang keempat, siapa ialah Encik Aziz? Apa yang Encik Aziz buat? Mengangkat barang. Di mana dia angkat barang? Di belakang rumah. Mula ayat mesti huruf besar. Untuk nama orang, awak mesti bermula dengan huruf besar juga. Encik Aziz ialah nama orang. Jadi, Encik huruf besar. A untuk Aziz, A tu mesti huruf besar. Mengangkat barang di belakang rumah, ujung ayat mesti ada tanda titik ataupun tanda noktah.
Seterusnya, si monyet bergayut di atas pokok. Dalam ayat yang kelima, si monyet merujuk kepada siapa? Okey, apa yang si monyet ni buat? Bergayut. Di mana monyet bergayut? Di atas pokok. Seterusnya, kereta merah itu bergerak laju di atas jalan. Kereta merah itu ialah siapa? Macam cikgu dah terang tadi tu, siapa boleh merujuk kepada manusia, nama orang, haiwan ataupun benda. Macam nombor 6 ni, kereta merah itu benda. Jadi dia ialah siapa? Apa yang kereta merah buat? Bergerak laju. Di mana dia bergerak laju? Di atas jalan. Seterusnya, Ibu Nabila menyusun kotak di dalam bilik stor. Siapa dalam ayat ni ialah Ibu Nabila. Apa yang Ibu Nabila buat? Menyusun kotak. Di mana Ibu Nabila susun kotak? Di dalam bilik stor. Mesti ada 3 perkara tu bila awak nak bina ayat, iaitu siapa, apa yang dibuat, di mana. Baiklah, kita boleh tengok dalam buku teks Bahasa Melayu awak jilid 1 muka surat 9. Okey, tajuk usaha gigih Datuk. Kalau awak tengok dekat situ, ada 4 gambar di bawah, 4 kotak gambar. Okey, gambar yang pertama ialah 2 orang budak, seorang budak lelaki, seorang budak perempuan. Ada perkataan menampalkan iklan di situ. Okey, gambar yang kedua menunjukkan 2 orang lelaki. Perkataan di bawah ialah mengambil pesanan. Gambar yang ketiga, seorang perempuan. Perkataan dia mengira jumlah. Dan gambar yang keempat menunjukkan beberapa orang lelaki. Perkataan yang diberi ialah menghantar beras. Baiklah, kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama tadi dalam buku teks awak menunjukkan 2 orang budak. Seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. Perkataan yang diberi ialah menampalkan gambar. Okey, di sini kita nak bina ayat daripada gambar dan perkataan yang diberi. Okey, dalam ayat kita mesti ada 3 perkara, iaitu siapa, apa yang dibuat, di mana. Okey, siapa dekat sini awak bolehlah letak apa-apa nama saja yang awak suka. Okey, contohnya awak nak letak budak lelaki ni, awak nak letak nama dia Halim. Okey, budak perempuan ni awak nak letak nama dia Nora. Okey, jadi awak boleh tulis Halim dan Nora. Apa yang diorang tengah buat? Menampalkan iklan. Okey, di mana Halim dan Nora tampal iklan? Okey, awak tengok dekat sini. Gambar ni, dalam gambar ni dia ada tulis dekat sini, papan iklan. Okey, jadi ayat yang kita boleh buat di sini ialah contoh cikgu beri, Nabila dan Nasri menampalkan iklan pada papan iklan. Okey, siapa di sini ialah Nabila dan Nasri. Apa yang Nabila dan Nasri buat? Menampalkan iklan. Di mana dia tampal iklan? Pada papan iklan. Baiklah, kita tengok gambar yang kedua dalam buku teks awak tadi. Okey, ada 2 orang lelaki di situ. Okey, seorang yang pakai cermin mata ni, yang berbaju merah ni, dia tengah pegang pen, dia tengah pegang buku. Okey, jadi apa yang dia buat? Mengambil pesanan. Okey, kita tengok gambar siapa, berapa orang yang mengambil pesanan. Seorang saja. Jadi kita tulis siapa tu, kita letaklah seorang saja nama. Satu nama saja. Contoh yang cikgu beri di sini ialah Encik Hassan. Okey, seorang saja sebab seorang yang saja yang tengah pegang pen, tengah pegang kertas. Okey, Encik Hassan mengambil pesanan. Okey, mengambil pesanan ni perkataan yang dia dah beri dah dekat bawah ni. Okey, di mana? Okey, kalau awak tengok pada gambar ni,
Awak tak nampak pun dekat mana perkara ni berlaku, situasi ni berlaku. Jadi awak bolehlah letak. Contoh di sini cikgu letak di kedai runcit. Sebab cikgu nampak ada beras dekat situ. Ada banyak beras kat situ, jadi cikgu letaklah di kedai runcit. Awak boleh juga letak Encik Asam mengambil pesanan di pasar raya, ataupun boleh juga letak mengambil pesanan di kilang beras. Seterusnya gambar yang ketiga dekat sini ada seorang perempuan. Okey, awak bolehlah pilih mana-mana nama yang awak suka, contohnya Puan Siti ataupun Puan Aminah. Okey, apa yang dia tengah buat? Okey, perkataan yang diberi ialah mengira jumlah. Okey, mengira jumlah. Di mana? Perhatikan gambar tu. Okey, perkara ni berlaku dekat bilik stok. Jadi, jawapan yang cikgu beri ialah Puan Siti mengira jumlah bungkusan beras. Apa yang dibuat ialah mengira jumlah bungkusan beras. Okey, di mana situasi ini berlaku? Kalau tengok dalam gambar, ada tulisan store dekat pintu. Jadi, ia mestilah di dalam stok. Yang keempat, memaparkan beberapa orang lelaki. Okey, dia tengah buat apa? Ada yang tengah angkat beras dekat situ. Tapi perkataan yang diberi ialah menghantar beras. Okey, tengok, perhatikan gambar ni. Contoh ayat yang cikgu beri, pekerja. Ataupun awak boleh letak apa-apa nama. Contohnya Halim dan Ismail. Ataupun beberapa orang pekerja. Ataupun pekerja kilang. Itu pun boleh, tak ada masalah. Okey, itu ialah siapa? Okey, apa yang pekerja ni buat? Dia menghantar beras. Okey, menghantar beras, di mana dia hantar beras? Dia menghantar beras ke kedai runcit alias. Kenapa kedai runcit alias? Sebab dalam gambar dia ada dah tulis dekat sini. Kedai runcit alias. Awak perlu tengok, awak perlu bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Baiklah, ini kerja rumah untuk awak. Okey, awak perlu bina ayat. Bina 4 ayat tadi berdasarkan 4 gambar tadi. Okey, pada muka surat 9 dalam buku teks PM jilid 1. Itu yang tadi yang cikgu dah bincang tadi tu. 4 ayat berdasarkan 4 gambar. Awak perlu tulis 4 ayat tu dalam buku tulis awak. Buku tulis nombor 7 ataupun buku gapen. Okey, buku tulis. Okey, di hadapan buku tulis awak tu, awak tulislah P2. Maksudnya buku tulis awak tu bertajuk P2. Okey, itu ialah kerja awak yang pertama, tugasan awak yang pertama. Tulis 4 ayat yang tadi tu dalam buku tulis P2. Okey. Tugasan yang kedua ialah awak perlu siapkan buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 1, muka surat 8 dan muka surat 9. Itu ialah tugasan awak untuk hari ini. Sekian kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Atira pada hari ini. Assalamualaikum. Bye.